Okey, wa syartu al-khamisu adamul ihrami. Syarat yang kelima, wali itu tidak berada dalam ihram. Ihram. Okey, wal ihramu bin nusukin innama yamna'u sihatan nikah. Ihram dengan nusuk-nusuk ni merujuk sama ada haji ataupun umrah. Sesungguhnya dia itu adalah menghalang kepada sahnya nikah. Tapi dia kata fala yamna' wilayah. Tapi ini tidak menghalang daripada kuasa perwalian. Jadi wala yunkiluhu lil ab'ad. Maka dalam kes wali dalam ihram ni tidaklah menyebabkan kuasa perwalian tersebut berpindah kepada wali yang berikutnya. Bal yuzawwiju muwalliyata al-muhrimi al-hakimu. Bahkan yang akan mengahwinkan perempuan di bawah kuasa perwalian orang dalam ihram tersebut adalah al-hakim. Hakim. Hakim yang akan jadi wali niabatan anhu sebagai mewakili ataupun mewakili wali yang berada dalam ihram yang tidak boleh melaksanakan akad nikah tersebut. Okey. Wasyartu sadisu, syarat yang keenamnya adalah al-adalah. Adil. Syarat yang keenam adalah wali itu mesti seorang yang adil. Apa maksud adil? Okey, wal maqsud biha, yang dimaksudkan dengan adil itu adalah adamu irtikabi kabairi minadz dzunub. Maksudnya wali itu tidak melaksanakan ataupun tidak terlibat melakukan dosa-dosa besar, kemudian wa adamu israri ala saghairi, dan dia tidak berterusan melakukan dosa-dosa kecil, wa adamu fa'li ma yukhillu bil muru'ati, dan tidak melakukan perkara yang boleh mencacatkan maruahnya. Contohnya kal bauli fit turuqat, seperti kencing di tepi-tepi jalan, wal masyi al hafian, dan berjalan kaki, wa ghadri zalika, dan lain-lain lagilah daripada perkara yang boleh nampak dari segi adatnya boleh mencacatkan maruah dia. Jadi dosa besar seperti tidak semayang, minum arak, berzina, itu dosa besar. Okey, dosa kecil seperti melihat kepada perkara yang haram. Okey, ini adalah sifat seorang wali yang adil. Okey, dalilnya qala sallallahu alaihi wasallam la nikaha illa bi wali mursyidin, tidak sah nikah melainkan dengan wali yang mursyid. Wa qala Syafi'i rahimallahu taala wal muradu bil mursyidi fil hadisi al adlu. Dan menurut Imam Syafi'i, dimasukkan dengan mursyid dalam hadis ini adalah wali yang adil. Wali adil, wali yang kita sebut tadi lah, yang sifat yang telah kita nyatakan sebentar tadi. Wali annal fisqa naqsun yaqdahu fi syahadati. Kerana sifat fasik itu, fasik ni adalah orang yang bercanggah lah dengan adil lah, lawan kepada adil. Dia merupakan satu naqsun, satu kecacatan, satu kekurangan yaqdahu fi syahadati, yang memberi cacat pada penyaksian. Kalau dalam bab penyaksian, kalaulah seorang saksi tersebut dia itu fasik, maka tidak diterima. Kerana akan menjejaskan penyaksian tersebut. Kualiti itu tidak boleh kualiti penyaksian tersebut akan jadi cacat kerana dia seorang yang fasik yang kemungkinan besar dia akan bercakap bohong. Jadi dalam perkara ini fayamna'u wilayata fi zawaj. Dalam perkara ini juga memberi kesan, memberi kecacatan juga dalam isu wali dalam perkahwinan. Dalam perkahwinan. Jadi ini lebih kurang kias lah dalam perkara ini. Okey. Ini adalah pandangan yang masyhur lah tentang masalah wali tersebut mestilah seorang yang adil mengikut definisi yang telah kita nyatakan tadi. Okey, wa fi qaulin, dan menurut satu kaul, satu pendapat, la tushtaratu adalatu fi zawaj. Tidak disyaratkan adil, maksudnya sifat adil dalam menjadi wali dalam perkahwinan. Kenapa dia kata li anal wilayata fi zawaji mabniyatun ala ta'sib? Kerana perwalian dalam perkahwinan itu, maksudnya konsep perwalian dalam perkahwinan itu dibina atas ta'sib, atas asabah, atas hubungan asabah, maksudnya hubungan darah melalui jaluran lelaki. Maksudnya diguna atas dasar hubungan darah. Okey, jadi wal asabatu tahmiluhu wafratu syafaqati ala taharri maslahati muwalliyatihi. Maka orang asabah ni maksudnya orang yang mempunyai hubungan darah dengan hubungan darah melalui jaluran lelaki ni, tahmiluhu wafratu syafaqah. Dia ini akan dikuasai oleh
banyaknya kasih sayang. Kasih sayang. Maksudnya mereka ni bila ada hubungan darah ni secara automatik mereka ni akan ada rasa kasih sayang sesama mereka. Jadi ayah ni walaupun dia tu fasik, tapi selama mana dia ada hubungan darah dengan anak dia tu, dia akan rasa automatik akan rasa sayang. Jadi rasa sayang ni wafratu syafaqah, banyaknya kasih sayang ala tahari untuk mencari apa yang paling memberi maslahah kepada perempuan yang di bawah pewalian dia. Jadi dengan bahasa yang mudahnya, jadi yang alasan digunakan oleh pendapat kedua ni, jadi apabila ada hubungan darah ni, ayah ni ataupun adik-beradiknya, dia secara automatik hubungan darah yang Allah jadikan tersebut, dia akan rasa kasih dan sayang kepada perempuan di bawah jagaan dia, dan dia akan melakukan apa yang terbaik untuk memberi maslahah kepada perempuan di bawah pewaliannya itu. Jadi dia kata wa hadhihi syafaqatu la takhtalifu bainal adli wa ghairihi. Jadi perasaan kasih sayang itu tidak berbeza antara orang yang adil ataupun tidak adil. Okey. Satu lagi dia kata wali anna ishtirata adalati qad yuaddi ila harajin kabirin li qillatil udul. Dan satu lagi, nak mensyaratkan adil mengikut definisi yang kita sebut atas tadi kan, definisi yang pertama ni, kadang-kadang boleh membawa kepada kesukaran yang besar kerana li qillatil udul, kerana kurangnya orang adil. Wala siyama fi hadhihi al-ayyami, apatah lagi pada zaman sekarang. Zaman sekarang ni sukar nak cari orang yang adil mengikut definisi yang kita sebutkan ini. Walam yu'raf anna fasaqata kanu yumna'una min tazwiji banatihim fi ayyi asrin min al-usur. Dan satu lagi, tidak pernah diketahui sebenarnya bahawa orang fasik, kan, orang fasik mereka ni dihalang daripada mengahwinkan anak mereka pada mana-mana masa daripada masa-masa yang terdahulu. Jadi walaupun dari segi kaedahnya bahawa disyaratkan adil untuk wali perkahwinan ni, tetapi secara teknikalnya dari segi pelaksanaannya, dari segi sejarah ni tak pernah didengar lagi lah orang fasik ni dihalang daripada menjadi wali perkahwinan. Jadi maksudnya dari segi praktikalnya nampaknya memanglah pendapat kedua ni lah yang terpakai dalam masalah wali dalam perkahwinan. Maksud tidaklah disyaratkan adil dalam perkahwinan itu untuk mengahwinkan perempuan di bawah penjagaan dia. Kemudian kita pergi kepada aqsamu wilayati, pembahagian kuasa wali. Okey, taqsimu wilayatu fi zawaji ila qismain, terbahagi kuasa perwalian dalam perkahwinan itu kepada dua bahagian. Wa huma wilayatu ijbarin wa wilayatu ikhtiyar. Itu perwalian secara paksa dan perwalian secara pilihan. Kita pergi kepada wilayatu ijbar. Wilayah itu perwalian secara paksa. Apa maksudnya? Nanti kita akan tengok. Okey, jadi perwalian secara paksa ni sabitatun lil abi wal jaddi abil abi faqat. Maksudnya kuasa ini, kuasa perwalian secara paksa ini diberikan ataupun diperuntukkan, diperolehi ataupun yang berkuasa itu hanya diberikan kepada bapa kandung saja. Kemudian jad abil ab faqat, maksudnya datuk, dan datuk ni maksudnya bapa kepada bapa, maksudnya ayah kepada ayah. Maksud datuk sebelah ayah lah sini. Jadi dua kelompok ni saja yang ada kuasa perwalian secara paksa. Wala wilayatu ijbari li ghairihima, yang tidak ada kuasa perwalian paksa kepada selain daripada mereka berdua. Orang lain tidak ada kuasa perwalian secara paksa ini. Jadi apa maksud perwalian secara paksa ini? Maksudnya dia kata wa wilayatu ijbari innama takunu fi tazwij binti al-bikri saghiratan kanat aw kabiratan aqilatan aw majnunatan. Maksudnya perwalian secara ijbar itu adalah untuk mengahwinkan anak perempuan yang dara. Anak perempuan yang dara, saghiratan, sama ada yang masih kecil, maksudnya masih belum baligh, ataupun yang sudah dewasa, yang sudah baligh, akilatan, sama ada yang berakal, majnunatan, ataupun gila. Jadi inilah kuasa dia. Kuasa wali secara ijbar ataupun dipanggil sebagai wali mujbir. Fali abiha wa kadzalika li jaddiha abi abiha. Jadi bapanya dan begitu juga datuknya, itu datuk ayah bapa kepada bapa, ayuzawijaha bi ghairi idniha, dia boleh mengahwinkan anak perempuan itu ataupun cucu perempuan itu bi ghairi idniha, tanpa izinnya, dan juga waridaha, dan tanpa redanya. Tak perlu izin dan tanpa izin, maksudnya tanpa pengetahuan dia, dan juga tanpa redanya.
tanpa dia sudah dimaklumkan tapi dia tak suka, tapi tetap dibolehkan ayah ataupun datuknya itu mengahwinkan dia. Boleh. Kenapa? Li'annahu adra bi maslahatiha. Kerana bapa ataupun datuk itu lebih mengetahui apakah yang lebih memberi maslahah, apakah yang terbaik bagi anak gadisnya itu ataupun cucunya itu. Kemudian wali wafrati syafaqatihi, dan satu lagi dengan sebab banyaknya kasih sayang, banyaknya kasih sayang datuk itu, ayah kandung ataupun datuk itu terhadap anak gadisnya ataupun cucunya itu, la yakhtalaha, dia tidak akan memilih bagi anaknya ataupun cucunya itu illa ma fihi maslahatun laha, melainkan apa yang terbaik, apa yang lebih memberi maslahah kepada anak gadisnya ataupun cucunya itu. Itulah alasan dia. Wahtaju lihada biqalihi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka ni para alim ulama yang berpandangan dalam perkara ini, mereka berhujah bahawa boleh ataupun ada kuasa wali secara paksaan ni adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ayyimu ahaqqu bi nafsiha min waliyiha wal bikru tusta'zanu fi nafsiha wa idnuha sumatuha. Maksudnya al-ayyim. Ayyim ni yang ditafsirkan di sini adalah as-sayyid. Sayyid ni maksudnya ghairi bikir. Itu yang sudah tidak ada dara. Itu janda lah di sini. Okey, al-ayyimu maksud janda itu lebih berhak terhadap dirinya berbanding dengan walinya. Maksudnya dalam menentukan siapakah yang patut berkahwin dengan seorang janda tersebut, yang berhak memutuskannya adalah janda itu sendiri. Wal bikru tusta'zanu, dan bagi anak dara itu hendaklah diminta izin untuk mengahwinkan dia. Okey. Wa iznuha, dan izin anak dara itu adalah sumatuha, memadai dengan senyapnya sahaja. Dengan dia berdiam diri dikira sebagai diizin lah tu. Okey. Wa yadullu bi mafhumi hadzal hadis. Jadi menunjukkan berdasarkan mafhum hadis ini, anal bikra waliyaha ahaqqu biha min nafsiha. Jadi berdasarkan mafhum kepada hadis ini, bahawa anak dara itu yang lebih berhak untuk memutuskan siapakah yang berhak mengahwinkan dia adalah wali dia. Waliyuha. Maksudnya wali inilah yang paling berhak untuk mengahwinkan dia berbanding diri dia. Sebab dia mafhum sebalik daripada janda. Janda ni yang berhak memutuskan siapakah yang berhak kahwin dengan dia adalah diri sendiri. Maka kalau dara macam mana? Dara mafhum mukhalafahnya yang lebih berhak memutuskan siapakah yang berhak mengahwinkan dirinya, yang memutuskan siapakah yang berhak berkahwin dengan dia adalah wali dia. Itu adalah mafhum mukhalafah di sini. Kerana disebut di sini kerana ayyim itu adalah as-sayyid. Ayyim itu adalah sayyid, itu adalah ghairi bikri. Yang telah disebutkan tadi lah, itu janda. Okey, jadi inilah dia punya kedudukan apa benda ni, maksud perwalian secara paksa ataupun perwalian secara ijbar, yang mana dia ni diperolehi kepada bapa dan datuk saja. Datuk ni maksudnya ayah kepada ayah, datuk sebelah ayah lah. Okey, dan kita akan bersama kepada klik yang berikutnya. Okey.